Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khallifna bi khuluqil hilmi wa haqqaqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Hadirin yang berkesediaan, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berbicara tentang satu tajuk yang disebut dengan sakaratul maut. Sakarat maksudnya masa yang hampir dengan kematian ataupun saat-saat kematian. Saat-saat yang kita hampir dengan kematian ini akan berlaku dalam hidup seseorang yang dinamakan dengan sakarat. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah gambarkan sesungguhnya sakarat itu perkara yang menggemparkan kami. Sakarat ini satu perkara yang menyakitkan kami, ataupun sakarat ini satu benda yang penting untuk kamu perhatikan pada kami. Kerana apa dia menjadi penting pada kita untuk kita perhati? Kerana ini merupakan keputusan kepada perjalanan hidup kita. Berjaya tak berjaya di kita sepanjang daripada kita hidup di dunia ini, dia bergantung pada saat sakarat dalam hidup seseorang. Kalaulah dia meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khatimah, saat sakarat dia tersebut dia boleh mengucap dan dia boleh menyebut kalimah thayyibah, maka untunglah dia. Tapi kalau sekiranya saat mana dia menghadap kepada Allah, tiba-tiba sakarat itu mengganggu dia, sehingga kan dia tak mampu untuk dia nak mengucap, tak mampu dia nak menyebut kalimah thayyibah, kalimah yang baik itu, maka di waktu itu gugur habislah, rugilah dalam perjalanan hidup ini. Maknanya perjalanan hidup kita ini menjadikan benda yang besar waktu mana kita dekat dengan kematian. Sehingga kan Rasulullah ajar pada kita supaya sebut dalam doa kita, Allahumma khtin alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, tolong tutupkanlah perjalanan hidup aku ini dengan satu penutup yang baik. Maksudnya kesudahan yang baik. Bagaimana kesudahan yang baik? Yang dinamakan dengan kematian, yang kita boleh mati dalam keadaan yang kita beriman pada Allah. Jangan sampai peringkat wala taqtin alaina bisu'il khatimah. Dan kita sebut, janganlah kamu tutupkan perjalanan hidup aku ni ya Allah dengan perjalanan yang su'ul khatimah. Su'ul khatimah maksudnya kita dimatikan dalam keadaan yang keji, mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan satu gambaran yang orang tengok pun benda yang buruk, kita mati pun buruk, kemudian suasana kita pun buruk. Yang menyebabkan di waktu itu untuk kita berjalan ke depan lagi ini menjadi buruk pada diri kita. Sehingga kan dalam hidup kita ni kita diajar supaya belajar tentang apa dia sakaratul maut. Belajar kerana bimbang waktu mana kita tak belajar itu kita tak tahu di saat itu kita sedang sakarat ataupun kita belum lagi sakarat. Sebab ramai di kalangan kita biasa kita sebut di kalangan kita, rasa macam nak mati dia disebut. Rasa macam nak mati, ramai di kalangan kita sebut demikian. Tapi sebenarnya rasa nak mati itu betul ke nak mati ataupun rasa saja nak mati? Kerana ramai mana orang yang terganggu dengan gangguan rasa nak mati, padahal dia tak mati-mati lagi. Sejak daripada dia dulu lagi dia diganggu dengan perasaan rasa nak mati. Tapi dia sendiri diganggu apa dia? Gangguan syaitan. Kerana kita tidak ada yang dinamakan dengan ilmu. Tak ada ilmu yang menyebabkan kita terganggu dengan perkara demikian. Tapi kalau sekiranya kita ada ilmu, kita tahu ini bukan yang disebut dengan kematian, tetapi ini merupakan gangguan. Gangguan ini satu benda yang kita kena faham. Dia perlu kita ubati dan kita sembuhi dia. Kerana apabila kita terganggu dengan benda demikian, jiwa kita ni akan hidup dalam keadaan tertekan. Pada masa yang sama juga kita jadi tak ada kekuatan nak mengharungi ujian. Dia akan jadi demikian. Apabila orang diganggu dengan ujian, diganggu dengan perasaan nak mati, padahal dia tak mati-mati pun. Dia tak mati-mati tapi dia diganggu. Yang menyebabkan gangguan tadi
menjadikan diri dia tersebut dia tak ada kekuatan nak berhadapan dengan permasalahan akan datang dalam hidup dia. Punca apa dia? Punca kerana gangguan tadi mengganggu. Satulah apabila kita sebut kenapa kita kena tahu tentang sakarat, dengan tujuan apa dia? Tujuan ia menjadikan ilmu pada kita dan kita pun tahu kita ni akan mati ataupun kita tidak mati lagi dalam hidup seseorang yang waktu mana sampai saat ajal pada seseorang ini sendiri. Hari ini para hadis sekalian kita sambung tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yu'aliju karbal maut wa sakaratil maut wa inna mafasilatu la yuslamu ba'duha ala ba'din taqul alaika salam tufariquni wa ufariquka ila yaumil qiyamah." Setiap hamba ni, innal 'abda la yu'aliju karbal maut, dia akan merasa pada diri dia bagaimana kesakitan di saat mana datangnya kematian, yang dinamakan dengan karbal maut. Karbal maut maksudnya dia akan rasa pada diri dia kepedihan waktu mana hampir dengan kematian dia, wa sakaratil maut, dan saat-saat dengan sakarat kematian itu sendiri. Allah jadikan seorang hamba ni, kita belajar sebelum daripada ini, Allah jadikan kadang-kadang Allah bagi tanda-tanda dahulu. Sakit. Berapa lama sakit? Selama 2 tahun Allah jadikan kesakitan. Berapa lama kita menanggung kesakitan ni? Kadang-kadang ada orang 10 tahun Allah bagi makan ubat, hidup dia dengan makan ubat dia dalam hidup dia. Kadang-kadang kenyang dengan ubat dia hidup dia. Kerana hidup dia ni Allah bagi pada diri dia untuk diubati saat mana karbal maut. Karbal maut ni maknanya belum lagi sampai sakaratil maut. Wa sakaratil maut, dan waktu mana dekat-dekat dengan kematian tu, dia satu masa lagi yang dinamakan dengan sakitnya sakarat yang berlaku pada seorang. Dia mudah terjadi pada dia. Wa inna mafasilah silahu liyuslama ba'duha ala ba'd. Dan waktu mana roh dia mula nak dicabut daripada jasad dia ni, Rasulullah SAW sebut semua sendi-sendi ini akan mula bagi salam. Start daripada sendi hujung kaki dahulu. Sendi hujung kaki itu mula bagi salam pada sendi yang seterusnya. Bagi salam ala ba'din, di antara satu sama lain bagi salam. Nak pisah ni, ia tiap-tiap pagi sendi-sendi kita ni dia bagi salam dahulu. Kita nak gerak, dia bangun pagi tu belum celik mata nak bangun jalan, semua dia bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, semua gerak pergi ke lidah. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Kita tak dengar je, dengar terloncat kita ni. Kita ni tak dengar waktu mana dia bagi salam. Dia pergi ke lidah, dia akan sebut pada lidah, hari ni cakap elok-elok sikit kan. Hari ni lidah, kamu betul hari ni lidah, maka betul lah kami hari ni. Tapi kalau kamu rosak lidah, maka rosak habislah kami pada hari ni. Ini tiap-tiap pagi satu. Tapi waktu mana nak pisah jasad ni, mula nak pisah, masing-masing bagi salam lagi, sendi-sendi bagi salam. Start daripada hujung kaki dahulu, dia akan mula bagi salam ala ba'din takun. Masing-masing sebut apa dia? Alaikas salam. Dia kata ke atas kamu semua, keselamatanlah ke atas kami. Pisahlah kita hari ni. Alaikas salam, sejahteralah kita masing-masing hari ni. Hari ni ya, kemudian tufariquni, kamu pisah dengan saya. Maknanya lepas pada sekejap lagi kita akan terpisah lawan sendiri-sendiri. Tak ada lagi pada di kalangan kita. Wa ufariquka, aku pula akan berpisah dengan kamu ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat nanti baru kita jumpa lagi. Start daripada sini, sendi-sendi ni masing-masing sebut kita pisahlah, selamatlah. Macam orang yang nak berpisah macam mana? Orang kita nak naik kapal terbang, waktu mana nak naik kapal terbang, zaman-zaman kita sekarang lagi lah kan, nak naik kapal terbang ni masing-masing sebut terus. Dia kata apa dia? Selamat pisah. Orang nak pergi ke Mekah tu, dia akan sebut demikian. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat semua. Doa tu dia masing-masing doa biar selamat. Demikian kat jasad ni, di antara sendi dengan sendi ni, masing-masing sebut selamatlah dan kita pisah. Bila pula kita jumpa di hari kiamat ni. Kerana masuk dalam kubur, bila masuk dalam kubur, bercerai-berai lah, pulang-pulang.
sendiri. Jasad-jasad ini Allah Ta'ala tidak akan bangkitkan lagi. Yang confirmnya bangkit bila? Di hari kiamat nanti. Bangun balik di padang mahsyar nanti, kita bangun. Waktu mana kita bangun nanti, kita mulalah jumpa balik. Dan kita akan dicantumkan balik dalam keadaan yang Allah jadikan sebagaimana usia di antara 30 tahun hingga 40 tahun dalam hidup seseorang ini sendiri. Di antara masa tersebut. Al-Muhasibi menyatakan dalam kitab Al-Ri'ayah, disebut lagi bahawa Allah Ta'ala berkata pada Nabi Ibrahim AS, wahai kekasih aku, bagaimana kamu rasakan kematian? Waktu mana Nabi Ibrahim kan, dia pernah minta dengan Allah, minta supaya ditunjukkan bagaimana rasa kematian. Rasa kematian, Allah tunjukkan malaikat maut dulu. Kalau boleh tunjuk malaikat maut. Malaikat maut kata, Allah, kamu tak sanggup nak tengok muka aku, kamu tak mampu nak tengok wajah aku. Tengok kejap je kejap. Dia minta dengan malaikat maut tu nak tengok sekejap. Malaikat maut kata, kalau betul kamu nak tengok juga, kamu paling dulu. Kamu paling dulu, kemudian kamu pusing balik. Nabi Ibrahim AS pusing je, jatuh pengsan, mati terus Nabi Ibrahim. Disebut demikian. Pengsan, ada yang kata mati, ada yang kata waktu mana Nabi Ibrahim pandang tu pengsan. Pengsan tak sedar terus. Tengok sekejap je tengok, tak sempat lama. Kemudian mereka mau pusingkan balik. Kemudian disebutnya bangunkan balik Nabi Ibrahim AS. Waktu mana bangunkan balik Nabi Ibrahim AS ni, dia tanya macam mana? Allah, dia kata, padanlah orang tengok jauh-jauh kamu pun membuatkan kematian. Di waktu mana orang melihat wajah malaikat maut, di saat mana dia mengambil nyawa seseorang. Kita kan kadang-kadang kita tengok benda-benda yang mengejutkan. Kita ni tak sangka langsung boleh jatuh pingsan kita. Dengan keadaan yang kita tak jangka. Seorang ibu, dia tengok mayat anak dia, na'udzubillah, jatuh pingsan. Seorang suami, dia tengok mayat isteri dia dalam keadaan terbaring, jatuh pingsan. Boleh jatuh pingsan. Ataupun tengok benda yang mengerikan. Kita ada setengah orang tengok darah pun pingsan. Darah ikan sampai sudah tak masalah. Nak sebut gambaran apa? Gambaran bagaimana sengsara ni. Kalau yang kena yang tu pun pingsan dah, kita boleh bayang bagaimana dah tengok muka mereka. Lepas mereka sedar balik, waktu mana nak cabut roh Nabi Ibrahim AS ni, kita baca dalam kitabnya, nak cabut tu, dia marah dulu pada malaikat maut. Malaikat maut, kamu nak cabut nyawa kekasih pada kekasih. Sampai hati kamu marah pada malaikat maut. Malaikat maut mengadu pada Allah. Mengadu pada Allah. Cerita Nabi Musa pun sama juga, Nabi Ibrahim pun sama juga. Kata ni Allah bagi tahu pada Ibrahim itu, tidakkah kekasih itu dia suka untuk jumpa dengan kekasih? Oleh kerana kamu itu Al-Khalil, kamu itu kan kekasih aku, orang yang rapat dengan aku. Kamu tak suka kau jumpa dengan aku? Suka. Kalau suka, mati dulu. So mati ni, lalu waktu mana dicabut nyawa Nabi Ibrahim AS, lalu Allah tanya balik, wahai kekasih aku, bagaimana kamu merasakan kematian? Mati itu kamu rasa macam mana? Nabi Ibrahim jawab, kematian bagiku seperti streka yang amat panas, yang digosokkan pada kain bulu yang basah. Ini kalau tanya, macam mana? Mati-mati itu rasa macam mana? Panas, streka yang panas. Para hadiskan balik nanti, ambil streka tu saja. Buat contoh yang mudah. Nabi Ibrahim kata macam ni, panas kamu betul-betul, letak di atas bulu. Kita letak di atas sejadah ke apa yang berbulu tebal sikit, ambil anak-anak kita. Ni, tengok ni sikit. Tunjuk gambaran pada dia. Waktu mana tunjuk saja begitu, kemudian letakkan demikian gosok pada kain yang basah, sehingga kain bulu tersebut kering sekali mata. Zat tu letak tu, kering terus, kering dalam masa sekali mata. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata pada Nabi Ibrahim, sesungguhnya kami telah memudahkan kematian bagi kamu. Maknanya yang kamu kena tu sikit je. Yang kamu kena tu sikit je. Yang benda yang kamu rasa tu sakit, pak letak di atas bulu yang basah tu, bunyi sah tu kering. Dalam keadaan kering ni, maknanya terus hangit terus lah, senang cerita. Tak ada apa-apa pembulu. Waktu mana Allah sebut lagi pada Nabi Ibrahim, tu sikit je, tu sikit. Untuk kamu tu aku bagi mudah je. Maknanya bagi orang lain lebih payah.
bagi orang lain, kita tak boleh nak bayang. Tak ada orang yang mudah lepas pada wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha sebut, kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah. Itu yang berkejaran tu. Dia berkejaran orang yang para hadis kan tengok dalam posting Facebook ana tu. Orang Fayyad, seorang pemuda yang mati syahid di Gaza kan. Mati syahid di Gaza sedang memeluk erat senjata dia. Senyum dia tu, muka dia senyum tu, tak ada gambaran dia ni rasa takut langsung. Memang senyum, nampak gigi. Bukannya senyum, bukannya dia buat-buat nak sebut ni gambaran bagaimana memang senyum, wajah dia tersenyum. Indahnya saat mana dia menghadap di hadapan Allah. Ini orang yang mati syahid. Sebab tu kita ni Rasulullah SAW ajar supaya niat juga mati syahid. Dalam hati kita ni jangan tak niat langsung, niat dalam hidup kita, ya Allah jadikanlah mati syahid itu asy-syahidu amanina. Syahid itu menjadi cita-cita kami, cita-cita dalam hidup kami, dalam hidup. Bahkan Rasulullah kata, kalau kamu boleh niat mati syahid, kamu niat mati syahid, suatu hari kamu mati di atas katil, pahala mati syahid sudah dapat bagi kamu. Kenapa? Kerana nak niat mati syahid pun orang takut. Nak niat mati syahid, zaman kita ni lagilah takut. Orang kita digambarkan dengan sebut mati syahid itu teroris terus, sebut mati syahid ni engganah terus, dan digambarkan oleh barat gambar demikian. Cuba tengok sahabat kita. Sahabat kita kalau sebut orang mati syahid, dia tak sebut mati syahid, terbunuh dia sebut, ataupun pemberontak dia sebut demikian. Ini nak gambarkan tentang bagaimana mati syahid itu seolah-olah tidak wujud lagi zaman. Padahal mati syahid itu satu kelebihan yang Allah kurniakan pada orang yang beriman pada Allah. Bila mati syahid ni, bila dalam menegakkan kalimah Allah, tiba-tiba dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid, dia ada syahid dunia dan dia ada mati syahid dunia dan akhirat. Mati syahid akhirat dan satu lagi mati syahid dunia dan akhirat. Itu di kematian yang kita kena faham. Mati syahid untuk akhirat saja, orang yang mati di jalan Allah, yang dia seorang ibu yang melahirkan anak jatuh tempat tinggi, macam jatuh kapal terbang tu, kita harap supaya mereka mati syahid di jalan Allah. Kemudian dalam keadaan orang yang bagaimana jatuh tu, orang yang dikena ta'un, penyakit kolera, penyakit yang dalam perut dan sebagainya, ini dianggap mati syahid akhirat dia. Kemudian diceritakan bahawa ketika ruh Nabi Musa AS sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ruh Nabi Musa AS, wahai Musa, bagaimana kamu merasakan kematian? Waktu mana diangkat ruh Nabi Musa AS, ditanya pada Nabi Musa AS, macam mana kamu rasa mati, macam mana? Nabi Musa AS jawab, ruh Nabi Musa AS jawab, kematian yang aku rasakan seperti burung hidup yang dipanggang di atas panggangan. Kalau tanya macam mana sakit kematian, macam burung hidup yang kena panggang. Tengok mengelupur burung hidup tu, kita ambil burung hidup tu, kita panggang dia, panggang di atas panggangan. Allah, kita boleh bayang macam mana kesengsaraan dan kesukaran serta kesusahan. Kata Nabi Musa AS, aku rasa macam itulah. Waktu mana cakap nak matinya, aku rasa yang amat sangat dalam keadaan demikian. Dalam riwayat lain diceritakan, kematian bagiku, kata Musa, bagaikan kambing yang dilapah hidup-hidup. Aku tanya macam mana sakitnya kematian. Allah tanya pada Nabi Musa AS, ruh Nabi Musa, macam kambing itu disiap hidup-hidup. Kita tengok kan kadang-kadang kan pencuri yang curi lembu, curi kambing, kadang-kadang dicuri barang anggota badan. Anda tengok lembu yang kena curi, dicuri apa dia? Di peha empat tu. Lembu tu tergolek-golek. Dia tidak sembelih, tak sembelih. Lembu tu tengah berdiri, dia pergi toreh. Kemudian dia toreh kat tepi. Pencuri lembu. Kemudian dia lapar. Dia ambil yang tepi-tepi tersebut, lembu tu hidup. Kita tengok lembu tu, kita kesian. Allahu Akbar. Macam mana kesengsaraan dan kesukaran. Sakit, tak boleh nak bayang sakitnya lembu. Hidup. Kan dia tak disembelih.
lagi. Dalam keadaan sedemikian rupa hidup ni, kita kata sakit, tentulah amat sangat sakit. Katanya Nabi Musa AS, macam kambing yang dilapah hidup. Sakitnya kematian di saat mana kematian yang sampai pada seorang. Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Hawariyun, pengikut Nabi Isa ni dipanggil Hawariyun. Nabi Muhammad dipanggil sahabat. Manakala sahabat-sahabat ini di kalangan para sahabat digambar demikian. Mana-mana yang mengikut dan Nabi Isa dipanggil Hawariyun. Mohonlah kamu pada Allah agar Dia memberikan kemudahan pada kamu semua ketika mana menghadapi kematian. Sakaratul maut. Kamu doa pada Allah di waktu mana kamu dekat dengan kematian, kamu minta pada Allah biar Allah tolonglah kamu. Ialah Rasulullah SAW pun doa. Rasulullah nak bayang macam mana sakit itu, Rasulullah baca doa. Rasulullah kata, Allahumma a'inni ala sakaratul maut. Ya Allah, tolong bantulah aku ya Allah di saat sakaratul maut ya Allah. Sakarat ni amat memedihkan. Sakarat ni amat menyiksa. Sakarat ni satu benda yang menakutkan dan mengganggu. Kita dengar orang yang kena siap kulit-kulit dengan orang yang ditahan. Anda dengar orang yang anda pergi jumpa dengan orang Syria yang ditahan oleh Bashar Assad itu. Dia duduk dalam penjara yang dua kaki begitu je, bawah tu tandas, mangkuk tandas. Duduk dalam keadaan dua kaki disebut. Kemudian sempit 2 kali 2. Duduk selama lebih kurang 2 tahun. Dalam tempat tu, bawah tu mangkuk tandas. Di situlah makan, di situlah minum, di situlah. Ini Bashar Assad kerja. Dia tunjuk kuku-kuku dia ni kena tarik dengan payah. Kuku dia kena tarik. Kita tengok dia tu tunjuk tu ketar tangan. Tunjuk bagaimana dia rasa lagi pedih. Sakit yang dilakukan oleh tentera Bashar Assad pada diri dia. Dalam keadaan macam tu kita rasa sakit. Kita boleh bayang Allah sakit yang amat sangat. Sakit yang amat sangat. Anda berjumpa dengan pemuda yang digodok dengan besi. Digodok dengan besi di sebelah punggung dia. Besi panas. Digodok di belakang ni, lumpuh dia. Pemuda tu memang semak kacak lah. Lebih kacak daripada Mahizin lah. Nak gambarkan pemuda yang jadi dia ni memang semak cantik sungguh. Tapi tu pula digodok dengan besi panas. Di belakang ni tembus sampai ke belakang. Hidup dia cuma dia jadi lumpuh seni hidup. Dilakukan oleh Bashar Assad ini. Dalam keadaan macam tu kita kata sakit, tak boleh nak bayang. Waktu mana dia cerita tu dia mengalir mata. Dia cerita sakit dia tu dia mengalir mata. Bayang macam mana sakit ini. Dalam keadaan demikian kita bayang tu sikit je baru tu sakarat lebih tu kan. Kita boleh bayang yang tu dah sakit dah. Waktu mana sakarat tak boleh nak bayang. Macam mana sampai tak terkeluar, gigi tak cakap, gerak kita. Sakit itu, sakarat tu sampai tak boleh nak tekan, tak ada suara yang boleh sebut. Bayangkan bagaimana sakarat itu tak boleh nak sampai tak terkata. Sampai tak terkata kita nak bayang macam ni. Kita kata kalau dia sakit dia mesti mengelumpur. Dia sakit mesti dia bergerak. Sakit sangat sampai tak tergerak. Maknanya kemuncak sakit. Sakit yang amat sangat. Allahu Akbar. Kita anak-anak cerita anak tadi, kita tengok orang yang melahirkan anak tu pun kita rasa sakit lah. Melahirkan anak ni, anak tak pernah lah melahirkan anak. Cuma waktu mana melihat orang rumah melahirkan anak tu, anak boleh bayang macam mana sakitnya. Dengan naiknya urat-urat dekat pipi ni, keluar urat-urat dekat pipi, kemudian pegang tangan tu tak lepas-lepas tangan kita nak meneran keluarnya ni. Dalam keadaan yang amat sangat ni peluh kemuci habis cara nak keluarkan anak. Baru satu juzuk baru, ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Rasulullah gambarkan bagaimana sakarat yang berlaku dalam kehidupan seorang. Ada riwayat yang mengatakan bahawa pedihnya kematian lebih sakit daripada rasa sakit akibat libasan pedang, gergaji dan gunting. Nak bayang macam mana sakit.
gaji orang gaji tu setengah gaji, bukan gaji mesin tu setengah gaji itu kan. Gaji yang tolak tarik. Nabi Zakaria alaihissalam, bila dia gaji kepala dia, tu dia menyebut terus Allah sakit. Dia gaji seorang tu depan, seorang dah. Dalam keadaan dia gaji kepala ni, dia gaji sakit itu, turun malaikat beritahu Zakaria, kalau kamu mengeluh, hilang pahala kamu. Nabi Zakaria alaihissalam tahan sehingga terbelah tubuh badan ini. Ini bayangkan bagaimana sakitnya, saat mana kematian lebih sakit daripada rasa sakit akibat libasan pedang. Berbunyi sahabat-sahabat hantar dalam WhatsApp tu tersebar orang yang potong jari kerana curi ke apa, kau tak tahu. Dia kena hujung letak jari dia begitu, kemudian bagi kapak, orang datang, kemudian ketuk jari dia, ketuk tu tarik, takut sepatutnya 5 jari, tarik satu, kena tarik satu tu, kemudian kena letak lagi, ketuk lagi. Kita tengok tu, kita rasa meremang. Alah, tu sikit baru. Sakarat ni jauh lebih sakit daripada ni. Macam mana nak bayar, wallahu a'lam lah. Tapi satu gambaran disebut bahawa macam gergaji dan juga digunting dan disiap-siap tubuh badan. Abu Nu'aim Al-Hafiz menyatakan dalam bukunya Al-Hilyah, suatu hadis daripada Makhul, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi, la mu'ayanatu malikil maut asyaddu min alfi darbatin bis-sayf." Demi jiwaku yang ada di tangannya, rasa sakit ketika akan meninggal dunia melebihi rasa sakit libasan 1000 kali mata pedang. 1000 kali dicincang, senang bahasa. Kamu kena cincang sekali, sekali kena dengan kapak. Sakit ya? Sakit. Ni 1000 kali. Tak boleh nak bayar. Orang yang kena sebat tu, para hadis kan tengok sebatan dalam penjara. Anda tengok hanya boleh sampai yang ke-7 ke yang ke-8. Waktu mana kalau sebab, siup sekali. Kan bila orang yang kena sebab tu ditanya, nak sebab sekaligus ke nak sekebat satu setahun. Dia kata, alang-alang kena, bagi sekaligus je lah. Bagi sekaligus. Dia pun sebab. Tengok tu dalam video yang ditayangkan oleh penjaga ni. Tuan letak sikit je bahagian punggung je. Sebab sekali kali yang pertama tu sakit ngilu yang maksana. Sebab kali yang kedua lagi ngilu. Tempat yang sama je. Penyebab tu pula, kalau salah sebab, anda cakap dengan penyebab penjaga. Penyebab penjaga dia kata, kalau salah sebab, penyebab itulah yang akan didakwa. Dia kira dia telah berkomplot dengan orang. Dan dia letak bahagian ruang. Dia sebab satu tu, Ustaz Abdul Rahman Darsyifat cerita. Ustaz Abdul Rahman Darsyifat tu, dia cerita pada anak dan sahabat-sahabat dia kata, sebab itu pula kena tempat. Kali yang kedua, dia sebut, kena kali yang kedua tu terbelah dah punggung. Sebab kali yang ketiga tu kena lagi. Sebab yang keempat tu mati pucuk terus. Nak sebutnya tu sebab, baru sebab. Ni libasan pedang. Rasulullah kata lebih daripada 1000 kali libasan pedang saat mana kematian seseorang itu. Allahu Akbar. Doa pada Allah. Kerana masing-masing lalui saat. Sahabat-sahabat kita dah lalui, keluarga kita dah lalui, semua keadaan orang yang akan sampai saat yang dilalui nanti. Di waktu itu kita teringat, Allah, yang inilah yang belajar dahulu, yang inilah yang sebut dahulu, patutlah benda yang disebut dahulu. Kan kita ada ilmu juga. Kita ada juga ilmu. Aku belajar dah dulu ni. Benda apa lagi lepas pada ni? Keadaan apa lagi yang kita kena lalui? Yang tak belajar, kebingungan. Kena tu dibingung terus. Yang ni yang dia jadi, dia dalam keadaan yang Allah SWT sebut, fa'akhadnahum, waktu mana Allah cabut nyawa mereka tu, mereka terkapar-kapar, terkial-kial, kerana mereka tak ada ilmu.
Tak ada benda yang mereka tahu. Macam kita pergi satu tempat yang kita tak biasa. Para hadis yang pergi satu tempat yang para hadis kan tak biasa. Macam mana? Kita akan menjadi kebingungan. Turun-turun kapal terbang, kita tak pernah pergi ke Mekah. Turun-turun kapal terbang dengan orang ramai, dengan keadaan yang kelam kabut dan sebagainya. Kita nak menuju ke mana? Orang yang tahu keadaan, sampai dia masa dia berjalan, dia bergerak tenang dulu. Kenapa dia bergerak tenang? Kerana dia dah ada ilmu pada diri dia. Ayat ni yang menyebabkan Islam ajar, belajarlah tentang kematian ini. Bila kita belajar ni, kita akan buat persiapan perjalanan kita untuk masa akan datang dalam kehidupan seorang. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Annal malaikata taqnatifu al-am wa tuhbisuhu walau la dhalika lakana yabdu fi as-sahara wal barari min shiddati sakaratil maut." Malaikat-malaikat itu sentiasa memerhatikan taqtaniful am, sentiasa memerhatikan hamba, dan watuh bisu, sentiasa meneliti gerak-geri seorang hamba ini. Walau la dhalika lakana yahdu fi sahara wal barari. Kalaulah jika bukan demikian, maka hamba tersebut akan lagi sejauh-jauhnya menuju gurun yang tandus kerana takut akan pedihnya sakaratul maut. Maknanya begini, tiap kali mana kamu nak mati itu, tak ada orang yang boleh lari. Bahasa yang mudah, anak-anak kita kan, kalau waktu mana kita bawa dia bersunat, bunyi orang dalam bilik tu tempik merau, lari tu baru dengan sunat baru. Sunat tu bekerja satu kampung kerja zaman-zaman dahulu kan, tu baru sunat baru. Ni waktu mana kamu sampai mati, saat mati seorang, tak ada orang boleh lari. Tak ada orang boleh lari. Kenapa? Semua penjuru-penjuru tu sudah diletak. Semua perangkat-perangkat yang tak boleh nak lari. Waktu mana kalaulah kamu boleh lari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah manusia yang boleh lari, dia akan lari sampai ke padang Sahara tu. Dia lagi sampai padang Sahara, berbanding dengan sakitnya kematian dia nak lari. Tak ada orang yang boleh lari. Maknanya semua sudut-sudut itu sudah diperangkap oleh mereka. Maknanya apabila nak cabut nyawa, kamu tak ada ruang untuk kamu nak melepaskan nyawa kamu. Nak terkena semua dah. Apabila mereka kata, wahai roh, sila keluar tu sampai peringkat ni. Depan nanti kita akan jumpa dah. Diceritakan roh nak keluar tu, merah kemegahan di liang dia Roma. Tak nak keluar ni, pegang di liang dia Roma tersebut, seolah-olah bahawa kalau nak ikut juga, nescaya kena. Nak buat macam mana? Biar lagi sehingga ditarik itu digentak, tak ada ruang yang dia boleh lagi, maka roh mesti keluar daripada jasad itu. Ialah malaikat maut tengok ziarah kita ni pun 70 kali sehari. Kalau para hadis kita perasan 70 kali sehari malaikat maut tengok. Siap ke belum? Bersiap ke belum? Dalam hidup kita ni sentiasa diajar demikian. Tiba-tiba dalam keadaan macam ni Allah jadikan suasana sebegini, patutnya kita pemerhati betul-betul. Takut bimbang kalau di waktu mana kita ni sampai saatnya kita tak mampu lagi nak melarikan diri di saat itu. Dinyatakan dalam suatu riwayat daripada Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi bahawa setelah mereka mahu mencabut nyawa semua makhluk Allah, kemudian memerintahkan mencabut nyawanya sendiri. Allah memerintahkan supaya cabut nyawanya sendiri. Ini dalam hadis Rasulullah cerita panjang dia ni. Lepas cabut nyawa orang, tak ada semua, dah mati semua dah orang. Bila mati, Allah tanya, siapa lagi hidup mereka maut? Aku, engkau, kemudian dia sebut lagi aku, engkau, dia sebut lagi malaikat Israfil, Jibril, kemudian Mikail. Yang ni dia yang hidup lagi, ya Allah. Bila sebut saja begitu, yang hidup lagi sekitar tersebut dalam keadaan demikian, katanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah aku suruh setiap manusia yang hidup ni mesti mati? Setiap makhluk yang hidup ni mati, lain mati, cabut nyawa, malaikat mati. Tinggal siapa sekarang malaikat maut? Aku dan engkau. Tinggal aku dengan engkau lagi, ya Allah. Dan Allah kata, tidakkah aku kata semua makhluk ini akan mati? Kamu pun makhluk, kamu kena mati.
cabut nyawa kamu sendiri malaikat maut. Dia pun cabut malaikat maut lalu berkata, aku bersumpah seandainya sebelum ini aku tahu mengenai pedihnya sakaratul maut, maka aku tidak akan mencabut nyawa orang mukmin itu sendiri. Waktu mana cabut nyawa dia tu sakitnya, dia kata, Allah, macam ni rupa-rupanya sakit. Kalaulah aku tahu sakit macam ni, aku tak cabut nyawa orang mukmin. Maknanya dah mati semua dah, barulah dia tahu macam mana rasa pedihnya kematian itu sendiri. Diriwayatkan daripada Sa'd bin Usaid, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai pedihnya kematian. Lalu baginda SAW bersabda, rasa sakit kematian yang paling ringan adalah seperti duri keras yang ada dalam kapas. Duri yang ada ajam tu yang dalam kapas, sedangkan duri tidak keluar daripada kapas, kecuali kapas itu juga dibawa bersama. Duri tu, zat kita letak dalam kapas tu, yang tu tarik di atas, dia melekat je duri-duri, melekat dengan kapas-kapas. Katanya Rasulullah SAW, tu yang paling ringan sekali. Tu yang paling ringan sekali. Maknanya hancur lebur lah segala benda yang ada dalam badan kita. Tak ada benda dah yang boleh terkait. Satu sejuk kaku je. Mayat tu dalam keadaan yang tak bergerak dah. Apabila satu mayat tu tercabut nyawa daripada jasad dia tu, tak bergerak-gerak. Tak ada dah pada diri dia, gerakan mana pun tak ada dah. Kenapa? Kerana semua dah putus habis hubungan-hubungan di antara manusia dan juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'd berkata, semasa ajal Amr bin Al-As, Amr bin As ni gubernur Mesir, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pergi dengan Abdullah bin Amr bin As, anak lelaki dia. Dua beranak ni, bapa dengan dan juga anak. Dua-dua ni masjid yang diimami oleh Syekh Muhammad Jibril. Di Mesir ni ada satu masjid Amr bin As. Dan anak dia beritahu je, Syekh Muhammad Jibril tak boleh jadi imam tahun ni kan. Tak boleh jadi imam tahun ni kerana katanya kan tahun lepas dia baca doa pada untuk hancurkan ISIS. Hancurkan ISIS. Jadi tahun ni tak boleh. Bolehlah datang Masjid Al-Falah, kita bagus juga. Maknanya oleh kerana dia tak boleh jadi imam pada sepatutnya pada malam 27 Ramadan, dia jadi kebiasaan di masjid itu malam 27 Ramadan dia akan jadi imam. Syekh Muhammad Jibril tahun ni katanya tak boleh. Apabila tak boleh tu, yang ni lah yang boleh buat datang ke Masjid Al-Falah ni. Bukan. Apa dia? Dapat raya. Di 27 pada tempat yang lain. Tak boleh, di masjid dia tak boleh. Tempat dia tak diambil oleh orang lain. Tempat di Masjid Amr bin As apa? Maknanya dia kena gam juga lah. Baru dia rasa kena gam. Maksudnya bagaimana dia ni, Masjid Amr bin As ni salah satunya, situ ada makam sahabat Rasulullah, nama dia Amr bin As yang kita belajar. Semasa ajal Amr bin As, Jabir Mesir ni hampir tiba, anaknya berkata kepada dia, wahai ayahku, kamu pernah berkata pada kami. Ni anak dia Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As sahabat Rasulullah juga. Bapa sahabat Rasulullah, anak sahabat Rasulullah SAW. Dua-dua. Waktu mana Amr bin As ni sakit, dia amat sangat. Lalu Abdullah bin Amr bin As tanya ayah dia, ayah, dia kata dulu ayah sibuk tanya orang macam mana rasa sakit kematian. Sibuk sebut demikian. Kemudian, wahai ayahku, kamu pernah berkata pada kami, mudah-mudahan aku dapat bertemu dengan orang lelaki yang cerdik ketika mana dia hampir meninggal dunia. Ini anak dia cerita balik, ayah biasa sebut, saya nak jumpa sangat dengan orang yang cerdik, dia dekat nak meninggal dunia. Maksudnya orang yang bersiap sedia dengan kematian. Jadi dia kata sekarang, sehingga dia dapat menjelaskan perasaan pada masa itu, sehingga kan boleh bayangkan macam mana saat dengan dekat dengan kematian itu dia boleh rasa yang dia nak meninggal dunia. Dia boleh nampak keadaan bagaimana dan dia boleh cerita pada orang. Lalu kata ayah dia, kamulah lelaki itu dan sekarang ceritalah padaku bagaimana kematian itu. Anak disebut, ayah, dia kata tak ada orang lain dah, ayah dah sekarang.
Ni tengok, yang orang yang ada ilmu kan, kalau kita dah tak ada dah nak cakap mati-mati pun tak ada sekolah. Kita orang yang ada ilmu, dia boleh berlapang dada. Anak tanya soalan ayah sekarang, ayah yang saat mana dekat-dekat dengan kematian. Jadi ayah dekat dengan kematian, ayah ceritalah pada kami macam mana keadaan yang suasana kematian ini sendiri. Ayah ni tak kecil hati lah. Kalau kita kecil hati terus, ni anak aku nak suruh mati nanti. Ini soalan demikian. Dia rasa lapang dada. Ni tahu, ni satu benda yang kita pun kena belajar. Untuk kita jangan sampai peringkat kita ni melampau-lampau sangat, jangan. Kadang-kadang orang kita kan, dia dekat nak meninggal dunia tu, dia melampau-lampau lagi. Dia rasa macam tak nak meninggal dunia lagi. Padahal suasana kematian tu dah dekat dah dalam hidup dia. Maka tu kan sebut pada dia, jangan tinggalkan mencap, jangan tinggalkan. Biar kita tak ada dalam keadaan yang kita ingat pada Allah. Biar kita tahu, ni benda yang kita kena betul tegang pada soalan. Dan dia tanya macam mana keadaan kematian itu. Amru bin As dia lalu berkata, wahai anakku, kematian menjadikan aku amat takut. Mati ni aku jadi rasa takut. Nak mati ni aku menjadi rasa kebimbang, ketakutan. Rasa takut sehingga kan lidah aku menjadi gagal. Ya kan, kita kan kalau terlampau takut, nak terkeluar kataan pun tak boleh. Nak sebut tu anak kita, kalau kita terking dia, oh buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Buat tak buat tu kekak ni. Nak jawab tu jadi takut sangat. Bila takut sangat, digertak begitu, dia takut. Allah dijadikan dekat dengan kematian seorang, kamu jadi takut yang amat sangat, sehingga lidah kamu jadi gagal. Lidah jadi gagal. Kematian menjadikan aku bagaikan bernapas daripada lubang jarum. Sesak ni, dada ni sesak, rasa macam napas tu kecil je. Rasa semakin halus, napas ke lubang jarum. Allah tak boleh nak bayang macam mana keadaan yang sesaknya dalam napas tu. Tarik jesar, pedih, tajam habis. Rasa seluruh tubuh badan ini semua. Kematian bagaikan dahan berduri yang ditarik daripada hujung kaki sampai ke kepala ini. Sakit tak sakit ni, rasa macam duri itu cangkuk daripada hujung kaki, hari gentar naik sampai ke hujung kepala. Sakitnya, Amr bin As kemudian membaca satu syair. Alangkah baiknya jika sejak dahulu lagi, sebelum aku tahu bahawa aku cukup menjadi pengembala kambing jantan di bukit saya. Allah, kalau aku tahu gini lah, aku nak jadi orang biasa, tak nak jadi orang yang luar biasa. Kalau aku tahulah macam ni. Kenapa? Kerana tanggungan. Waktu mana dekat nak mati ni, tanggungan tu banyak kan. Orang ni sekali lagi pegang jawatan, lagi banyak tanggungan, lagi tinggi kedudukan, lagi dah takut. Orang yang mati dalam keadaan yang dia pegang jawatan yang besar, tanggungan yang hebat, macam mana pada diri dia saat tersebut? Dia banyak benda ni, banyak benda yang semua ni menyakitkan diri. Sakitlah kita kan. Kalau katanya Amr bin As dia kata, kalau aku tahu macam ni lah, sebelum ni aku pilih untuk menjadi pengembala kambing jantan di bukit tadi. Tak ada tanggungan, tak ada hubungan dengan orang. Lebih baik daripada hidup dalam keadaan yang terlibat dengan orang, tiba-tiba banyak tanggungjawab yang perlu disoal dan dijawab di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ni benda-benda yang terkait dekat dengan kematian. Ialah kita kan dekat nak meninggal dunia, teringat rumah sewa berapa biji ada. Kemudian teringat kenderaan berapa buahnya. Teringat pakaian berapa almari yang. Tengok dengan makanan berapa peti ais yang memenuhi. Ni benda-benda yang sedemikian tu. Belum lagi kira harta benda. Harta benda tu yang menyebabkan sangkut tu. Laula aqartani ila ajalin qarib. Dia sebut Allah, tangguh dulu kejap. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqah. Aku nak bersedekah je. Nak bagi-bagi je. Dekat nak mati tu bagi-bagi. Kenapa? Kerana yang ni semua menyesatkan dia. Para hadis kan bayang, harta pusaka sekarang di Malaysia ni yang tak teragih sebanyak 66.6 bilion. Ni harta pusaka yang belum lagi diselesai. Kerana tak ada masalah wasiat, masalah 66.6 bilion yang terbarukan di cerita mereka.
Banyak mana lagi orang dah meninggal dunia ni terseksa dengan yang masalah. Orang dalam kubur kita nampak kubur tu lapang kan? Tak. Kita nampak dia lapang, dalam kita seksa. Kenapa? Rebut tu. Harta benda yang tengah merebut. Tak habis lagi ni. Anak-anak dia, dulu waktu mana dia hidup, elok je tegur siapa. Meninggal dunia, tak tegur siapa lagi. Apa mana yang berebut harta pusaka yang tak habis-habis? Anak-anak tak peduli dah. Soal harta ni jangan main-main. Di Kelantan tu, bapa wakafkan tanah buat masjid. Buat masjid, siap dia buat masjid semua, bapa meninggal dunia. Anak, nama tak sempat tukar lagi. Anak tuntut tanah tersebut. Anak tuntut, minta runtuhkan masjid. Ni kes yang berlaku. Minta runtuhkan masjid. Kenapa? Kerana dia kata tak ada black and white. Harta ni, harta mahal ni, tanah mahal. Buat masjid, apa benda yang dapat? Ini gambaran bagaimana yang dapat. Lepas pada meninggal dunia, Allah, yang ni kita nampak buat pahala. Bapaknya buat pahala, anaknya yang buat sengsara. Ayat ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan. Kamu kena takut kalau kamu mati dalam keadaan zuriat kamu jadi lemah. Lemah, dhi'afan. Khafu alaihim. Kamu takut dengan zuriat kamu. Kerana mereka ni terganggu kamu. Bayang anak-anak buat dosa. Kita tak sempat nak mengajari. Kita tak mengajari. Anak-anak kita buat maksiat. Kita tak mengajari. Tangguh tak tangguh mayat dalam kubur? Tangguh. Tangguh jawab. Kenapa yang kamu biarkan anak-anak kamu macam tu? Kenapa kamu dahulu? Kenapa kamu dulu bukan main lagi ke Tesco, nampak je muka bawa anak. Pergi pasar raya ada je. Tapi ke masjid tak pernah bawa. Yang ni nak jawab. Berapa kali anak-anak ni dakwa di akhirat nanti dakwa apa dia? Mak, apa? Pergi ke Tesco saya kira 111 kali. Pergi pasar raya 112 kali. Pasar raya. Tapi pergi masjid saya kira 6 kali. 6 kali, 7 kali. Yang ni pun jenuh dah kita nak menjawab. Kenapa dah kita untuk dunia? Kita bukan main lagi untuk dunia, tapi kita tak pernah kira untuk akhirat dalam hidup. Abu Maisarah berkata, seandainya pedihnya kematian itu dibebankan kepada seluruh penghuni langit dan bumi, maka mereka semua akan mati. Mati seorang tu mati, ambil pedih kematian tu tetap pada seluruh penduduk bumi. Mati habis orang. Mati habis orang. Maknanya racunnya saat tersebut kena pada semua menanggung ni, semua akan mati. Lalu dia membaca beberapa bait syair yang dibaca di antara syair-syair yang cerita tentang kematian seorang. Wahai anak Adam, renungkanlah kematian ini. InsyaAllah kita akan sambung pada hari ini. Rahani sekian malam ni insyaAllah akan bertolak ke Gaza insyaAllah. Dan doalah mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan Allah jadikan perjalanan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Anaknya sendirinya akan malam ni dalam lepas pada Isyak tu pergi ke Turki terlebih dahulu kerana ada satu konferens NGO seluruh dunia yang kumpul di Turki. Kemudian daripada Turki itu kami akan dapat arahan balik, sama ada melalui kapal ataupun daripada kerajaan Turki, ataupun kami akan pergi melalui sempadan Rafah di Mesir. Walaupun dipahamkan bahawa memang baru bebas daripada berundurnya tentera Israel. Satu saat yang tentera Israel mula mengalah, dan kali ini kekalahan mereka itu kekalahan yang besar, dan jiwa yang terkorban terlalu amat ramai di kalangan tentera mereka. Orang Islam di bumi Gaza yang terkorban tak berbaloi dengan puluhan peluru berpadu yang telah diruntuhkan dan menembak. Yang mati itu banyakkan orang awam, tidak mati tentera Al-Qassam. Yang ditujunya tentera Al-Qassam, tiba-tiba yang mati orang awam. Ada mati orang awam ni, dan dia mati pula di kalangan orang awam sikit tentera jangan. Itu dibeza yang berlaku di Israel dan Gaza. Dan mulai daripada kemarin, orang Islam di bumi Gaza mula berhadran, mula bertakbir raya. Anda tengok dalam YouTube yang dihantarkan pada anda, mereka takbir raya di Masjid Aqsa, takbir raya di masjid-masjid di seluruh Gaza itu takbir raya.
Dia kata kami baru berhari raya. Setelah mana kami tak dapat berhari raya pada hari raya yang sebenar, hari ini baru kami mula berhari raya. Dan Ana sendirinya dalam misi bawa bantuan misi kemanusiaan untuk di ubat-ubatan, untuk bantu setakat mana yang mampu daripada geng geng ustaz itu satu, dan juga yang dinamakan dengan Muslim Care yang terlibat dengan NGO membantu umat Islam di bumi yang sedang bergolak ini sendiri. Doalah mudah-mudahan perjalanan pergi ini insya-Allah dalam masa seminggu kot. Tiket pergi itu ada, tiket balik tak ada lagi. Jadi dalam masa seminggu 6 hari bulan anak akan balik, dan minggu akan datang kelas macam biasa akan diikuti insya-Allah ada nantinya. Jadi perhatian sekali, janganlah kerana anak tak ada pula jadi tak datang pula kita. Datanglah belajar macam biasa kita. Mudah-mudahan kita dapat pahala pagi Jumaat. Kita dapat pahala untuk kita datang pada pagi Jumaat di tempat semini. Doa mudah-mudahan perjalanan selamat dan selamat pergi dan selamat kembali. Dan insya-Allah kalau jemaah yang nak menyumbang untuk razah itu sesuai dengan anak pernah bawa sikit sumbangan. Bukan sikitlah, banyak pun tak apa. Bagilah sebanyak mungkin yang ada. Nampak handbag besar-besar semua ni. Dia bawa kebaikan. Mana dah tahu kan, dalam tulis biasa banyak dah kalau benda besar ni. Akan benda besar barang sikit, malu orang kita. Jadi mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita. Satu. Yang keduanya, anda nak minta maaf banyak-banyak pada jemaah yang bagi jemputan perkahwinan anak, jemputan untuk rumah terbuka dan sebagainya. Yang ada yang anda sempat sampai, ada yang anda tak sempat sampai. Banyak ni tak sempat sampai daripada sempat sampai. Tapi anda sentiasa mendoakan mudah-mudahan majlis itu majlis yang berjaya dan dirahmati oleh Allah, dapat menantu-menantu yang baik dan keluarga yang baik di kalangan jemaah. Terima kasih di atas jemputan itu, kerana walaupun dijemput anda tak dapat datang, tapi anda sentiasa doakan mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada majlis-majlis perhani sekali tersebut. Kemudian jangan putus asa pula apa dia ni tak nak bagi dekat dosa. Kerana bagi pun dosa tak datang lah. Baik tak payah bagi. Tu sampai ada yang marah dan sebagainya. Hantar SMS macam orang Melayu. Yang SMS tu, yang hantar personal WhatsApp pun ada. Ada yang hantar mesej dan sebagainya. Tak balas mesej pun kena marah sekarang. Nak sebut je macam mana garangnya orang kita sekarang. Memang garang-garang semua. Dan anda tak sempat nak balas. Dia nak mesej yang banyak. Kemudian sekarang ni banyak instrumen yang ada kan, melalui Telegram ada, melalui WeChat ada, melalui WhatsApp ada, SMS ada, macam-macam gaya, Viber lagi. Ini nak sebutnya dalam dunia digital kita. Dan orang boleh meluahkan perasaan melalui tulisan. Dia boleh luah perasaan dia melalui tulisan. Dan tulisan itulah kita boleh baca melalui interpretasi kita. Kita boleh baca, gaya kita marah, marahlah dia. Gaya kita baca lembut, lembut untuk cara dia. Jadi mudah-mudahan anda sentiasa mengharapkan kemaafan daripada jemaah sekalian, orang yang tersinggung dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah rahmatilah perjalanan hidup kita ni, dan Allah berkatilah pada diri kita semua. Kita baca doa sikit, ada jemaah kita yang sakit di kanser di HUKM. Jadi kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi marda Syekh Nur Hayati Badaruddin. Allahumma shfi marda, Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma rudda kaidal kaidin was-sihr sajirin wal ain hasidin bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ij'alna muqimus salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.
Satu minit Bapak ya, tak sampai 1 minit. Berkaitan dengan maaf tadi dah maafkan Ustaz Rom.